Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ni sekiranya dia beri pada kita satu ketaksamaan. Contoh dia 3x tambah 5 lebih besar daripada 26. So 3x tambah 5 lebih besar daripada 26 ini merupakan contoh bagi satu ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So ini adalah ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi kenapa kita katakan dia begitu? Sebab hanya ada satu saja pemboleh ubah, iaitu X. Dan pemboleh ubahnya berkuasa 1. Berkuasa 1. So X tu kuasa 1 lah. Jadi bila kita jumpa dalam keadaan macam ni, ini adalah merupakan ketaksamaan linear yang merupakan mengikut dia punya syarat dia dengan satu pemboleh ubah. Ada satu je pemboleh ubah. Ya Allah, kenapa saya padam? Ada satu je pemboleh ubah dan pemboleh ubah itu berkuasa 1. So kita tahu yang itulah. Baik, jadi dalam tajuk ini kita nak mencari penyelesaian di mana kita kena cari jawapan bagi nilai pemboleh ubah yang diberikan kepada kita. So dekat sini ada 6 contoh soalan. Kita tengok dulu soalan yang pertama. Katakan diberi pada kita, dia dah lari pula. Yang pertama, contoh katakan ketaksamaan yang diberikan pada kita, X tambah 5 lebih besar daripada 25. Jadi cara penyelesaian dia adalah yang pertama, dia masih lagi konsep sama seperti persamaan. Cuma yang kat sini ada simbol. Di sini ada simbol. So kita akan refer pada simbol ni nanti. Simbol-simbol ni akan memberi peranan lah. Jadi kita kena tengok betul-betul ke simbol ni. So dia akan memberi peranan pada beberapa soalan yang berkaitan. Sekarang kita tengok operasi tambah. X tambah 5 lebih besar daripada 25. Apa yang perlu kita buat di sini? Saya ambil warna yang lain lah. Warna biru. Kita bawa 5 ni. Bawa dia ke sebelah kanan. Jadi bila kita bawa dia ke sebelah kanan, dia akan jadi X lebih besar daripada 25. So 5 ni positif, bawa sebelah kanan, dia akan jadi negatif kan. So tolak 5. Jadi kita akan dapat X lebih besar daripada 20. Baik, kita tengok pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kita tengok X tolak 8 lebih kecil atau sama dengan 10. Tadi kita tengok operasi tambah kan, yang 5 ni positif, bawa sebelah jadi negatif. Kita tengok sekarang yang ini pula. Contoh seterusnya ini. So ini adalah negatif 8. So negatif 8 pun kita bawakan dia ke sebelah kanan. Kita akan dapati X lebih kecil atau sama dengan 10 tambah 8. So kita akan dapat X lebih kecil daripada 18. Tengok konsep dia masih lagi sama seperti persamaan linear. Baik, tengok pula soalan yang ketiga. Contoh yang ketiga. Yang ni kena tengok betul-betul lah. Baik, diberi pada kita, katakan 3P lebih besar atau sama dengan 36. So kita tengok dulu 3P ni. 3P ni bermaksud apa? 3 didarabkan dengan P. Itu maksud dia.
Jadi operasi kita adalah operasi darab kan. Jadi apa yang kita perlu buat dekat sini, kita pindahkan P. Okay, kita pindahkan P ni, pindahkan 3 ni ke sebelah kanan. Jadi kita akan dapat P lebih besar atau sama dengan, so bila darab bawa ke sebelah kanan, kontra dia akan jadi bahagi. Okey, so 36 dibahagikan dengan 3. So nilai P kita adalah lebih besar atau sama dengan 12. Okey, masih lagi tak berubah simbolnya, masih lagi sama. Okey, kita tengok juga bila soalan yang melibatkan operasi darab dan bahagi yang ada nilai negatif. Okey, tengok contoh yang keempat. Tadi 3P ni, 3 ni positif kan. Okey, tengok contoh seterusnya. Negatif 6T lebih kecil daripada 48. Okey, so kita tahu yang ini maksudnya adalah negatif 6 didarabkan dengan T. So operasi kita adalah operasi darab. Okey, jadi sekarang kita pindahkan negatif 6 ke sebelah kanan. Okey, so bila negatif 6 ni operasi darab tadi kan, bawa ke sebelah kanan dia akan jadi kontra. So kontra dia akan jadi bahagi. So kita akan dapat T 48 dibahagikan dengan negatif 8. Okey, bila kita jumpa satu nilai negatif, operasi darab yang kita nak pindahkan ke sebelah kanan. Okey, dekat sini ada syarat di mana bila kita pindahkan nilai negatif, maka simbol kita ni, dia akan berubah. Dia akan jadi songsang. Okey, simbol ni akan jadi songsang. Songsang tu maksudnya terbalik lah. Kalau kata dia lebih besar, so tukar dia adalah menjadi lebih kecil. Kalau kata dia lebih kecil, dia akan jadi lebih besar. Jadi jawapan kita T lebih besar daripada negatif 8. Yang penting dekat sinilah kena tengok perubahan ni. Okey, bila dia melibatkan nilai negatif. Ni kena tahu, kena ingat betul-betul ni. Okey, baik. Contoh yang kelima. Tengok contoh yang kelima. Okey, melibatkan operasi bahagi. So H per 8 lebih kecil atau sama dengan 3. Okey, jadi kat sekarang ni adalah operasi bahagi. H per 8. Per ni adalah bahagilah kan. Jadi kita kena pindahkan 8 ni, operasi bahagi ni, ke sebelah kiri. Okey, kenapa? Sebab ini adalah okey, yang ini adalah sebabnya. Ya. Ini bermaksud H bahagi dengan 8. Itu maksud dia. So kita pindahkan yang bahagi tu ke sebelah kanan lah. Jadi bila bahagi pindah ke sebelah kanan, dia akan kontra. So kontra dia adalah darab. Bahagi, kontra dia, lawan dia adalah darab. Jadi kita akan dapat persamaan kita akan jadi H lebih kecil atau sama dengan 3 darab 8. So H lebih kecil atau sama dengan 24. Ni sebab apa? Sebab 8 tu nilai dia positif. Okey, sekarang ni kita tengok pula apabila kita melibatkan nilai negatif. Alright. Contoh yang ke-6. Okey, M per negatif 4 lebih besar daripada 2. Okey, so langkah yang pertama kita kena tengok dulu apa nilai bahagi kita. So nilai bahagi kita adalah negatif 4. So nilai dalam bentuk negatif. Ni negatif ni. Okey, jadi bila nilai negatif, kita nak bawakan dia pergi ke sebelah kanan. Okey, kalau ini negatif 4, operasi dia. Okey, operasi dia adalah bahagi. Okey, nilai dia negatif. So bila operasi bahagi bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi operasi darab. Simbol tak berubah ya. So kita akan dapat M. Okey, 2 didarabkan dengan negatif 4. Negatif ni tak berubah.
Okey, yang berubah hanyalah simbol. Simbol ni akan jadi kontra. Kontra macam mana? Dia akan jadi, kalau kata lebih besar, dia akan jadi lebih kecil. Sebab apa? Sebab nilai negatif tadi. Negatif 4 ini tadi. Okey. So, kita akan dapat jawapan akhir dia M lebih kecil daripada 8. So, ini je lah yang kita nak tahu. Ya. Yang penting bila operasi yang melibatkan ketaksamaan, ada operasi tambah dan tolak, ya, simbol tidak berubah. Okey, operasi tambah dan tolak, simbol tak berubah. Tetapi apabila dia melibatkan, ya, hanya operasi darab dan bahagi. Okey, operasi darab dan bahagi, sekiranya nilai ada nilai negatif, ya, maka simbolnya akan berubah. Okey, dia akan jadi songsang. Okey, ataupun kontra. So, kena ingat yang inilah. Okay, ini sangat penting, ya, sebab pelajar selalu dia akan buat silap dekat sini lah. Dan untuk pengetahuan kamu, kalau PT3 memang selalu keluar soalan yang macam ni. Baik, so saya rasa itu sajalah untuk hari ni, ya. Sekian, terima kasih.